aku tu nanti kita tengok dalam masa 2 minggu ni, kita bincang balik, kalau boleh baik-baik, kalau tidak pun tengoklah ke depan macam mana. Kita KIV dulu, KIV tak tolak lagi lah kan, macam tu kot. Jadi lafaz kita berpisah dulu, tu adalah kinayah. Tapi kalau dia kata macam ni, macam ni lah, aku tolak kau dulu, itu dalam 2 minggu ni kita tengok macam mana. Tu talak lah. Cuma tengok tu macam mana dalam 2 minggu ni, itu dipanggil rujuk. Tapi kita berpisah dulu macam ni, maksudnya engkau balik rumah bapak kau, bukan berpisah, engkau balik rumah bapak kau, ataupun aku lepaskan kau dulu, kau nak ke mana pun ikut kau lah, aku lepas kau dulu. Lepas tu lepas tu bukan soreh tu. Lepas maksudnya kita tak kongkong ni sebagai isteri lah dengan bahasa gitu kot. Aku lepaskan kau dulu. Jadi ataupun kau balik rumah bapak kau, kita bincang dengan bapak kau macam ni. Nanti kita buat keputusan lain lah. Tengok kita dah reda dah, ni duduk panas lagi. Aku panas, kau panas, tak jadi. Tengok fikir sama anak kita macam mana. Katalah kelahi selalu disebut gitu, benda gitulah. Jadi itu lepas kinayah. Kalau kata macam ni, kita bercerai dulu 2 minggu. Bercerai tu lepas sore lah tu. Tu tak boleh. Tu tak boleh itu maksudnya, tu tak boleh dah istilah KIV. Tu memang jatuh kan dah. Tu istilahnya meluluskan lepas solat. Lain. Ya. Dia tak lafazkan tapi dia hantar SMS. Untuk nama soreh mesti lafaz. Soreh adalah dengan lafaz. SMS dia adalah kinayah. Walaupun dia tulis perkataan tu, ejaan itu, sebutan itu, tapi bukan sebutan kan. Tapi kalau dia tekan yang ada gambar mikrofon tu, dia tak, aku talak akan kau, send. Bukan nanti send tu, aku talak akan kau, jatuh talak. Pasal lepas sore. Bukan nanti send, sebut tu jatuh talak. Pasal lepas sore. Tapi tulis, send tak send, dia kinayah. Tak send tak ada masalah. Tak sebut kan, dia tak sebut. Pasal masalah dia sebut, tak sebut. Bila sebut pun lepas sore. Okey, siap. Lain. Baik, itu lepas sore. Tengok kinayah. Dan yang kinayah, kinayah ambil balik tarikh tadilah. Apa dia kinayah? Kinayah ialah lafaz yang disebut oleh suami pada isteri dia, yang dia boleh dipahamkan bercerai, berpisah, talak ataupun sebaliknya. Jadi dia ada istilah makna dekat, makna jauh. Satu sudut boleh makna bercerai, satu sudut boleh makna tidak. Itu dipanggil kinayah. Baik, apa-apa yang nama kinayah. Jadi kalau kata SMS tu, itu istilahnya kinayah. Pasal boleh jadi yang tu bukan dia sebut, memang dia tak sebut, dia copy paste ataupun tersilap send. Boleh macam-macam tuan. Tersilap send, tersilap hantar. Jadi bukan dia sebut lafaz. Yang tu yang jadi kinayah. Baik, kalau lafaz kinayah maka berkehendak kepada niat. Istilah niat ni maksudnya mesti ada kesengajaan daripada dia, orang yang bercakap. Dan dalam bab ni, niat ni dia mesti kembali pada suami. Kalau katalah kelahi antara suami isteri tentang permasalahan niat, diniatkan ataupun tidak, maka hendaklah dikembalikan. Kalau katalah kelahi dalam mahkamah bicara, so isteri kata jatuh talak, suami kata tak jatuh talak, pasal niat ni nak tengok niat siapa. Niat yang nak dikira adalah niat suami. Jadi suami yang akan tahu niat dia. Sekalipun katalah fenomena itu kadang-kadang dia boleh menghuraikan sesuatu, sama ada dia berniat ataupun tidak. Tetapi niat ni benda dalam hati, tak dapat tidak, mestilah dirujuk kepada suami di atas dia berniat ataupun tidak. Katalah isu-isu kelahi, suami kata kau balik rumah bapak kau, aku tak suka kau duduk rumah aku. Drama sikit, drama. Kau balik kau, kita tak ada hubungan lagi dah. Semua dia guna lepas kinayah. Kau baliklah rumah bapak kau, kita tak ada hubungan lagi. Aku dengan kau tak ada apa-apa dah. Cukup sampai di sini dulu.
Adakah esok ada mentari lagi? Oh, bofi lah bahasa drama kan. Apa dia cakap sama kinayah. Isteri pun balik menangis. Bawa mahkamah, katalah kes tu report mahkamah apa? Dia kata macam mana boleh tak cerai? Dah lah dia suruh mak balik rumah bapak. Dia kata dah tak ada hubungan lagi. Lepas tu aku dengan kau dah tak ada apa-apa dah. Tak cerai lagi tu. Tak cerai. Lepas tu lepas kinayah panggil suami. Dan bila sebut panggil ni bukan panggil tepi jalan kan. Dia isu mahkamah. Mahkamah nak panggil. Baik, Tambi, wanggil. Mula Tambi. Ni macam mana boleh jadi ni? Bicara ada. Apa awak sebut? Gini. Betul ke isteri? Tanya isteri. Betul ke dia sebut tu? Betul lah tu. Tak talak lagi ke macam tu? Cakap dengan marah-marah dengan muka merah menyala. Tu penampar pun hinggap sekali kat pipi kata dia. Takkan tak cerai lagi macam tu. Macam mana pun tu dia mesti diadili dengan lafaz yang disebut lah. Dia kata apa? Takat ni dululah tak ada hubungan lagi dengan kau balik rumah bapak kau. Aku tak redha kau duduk dalam rumah ni. Apa seumpama itu? Itu istilahnya kinayah. Tanya suami, adakah awak memaksudkan semua lafaz yang telah disebut tadi? Sebutlah ulang apa? Gedek. Dengan maksud awak menceraikan isteri awak. Saya dengar ikrar dia. Pasal dia yang bercakap, dia lah tahu niat dia. Isteri mana tahu niat? Maksud tak tahu niat tu, dia tak tahu apa suami maksudkan percakapan itu. Jadi kembalikan sumpah, kalau masalah niat kembali pada orang yang bercakap, dia lebih tahu. Lagipun tolak dia jatuh daripada pihak suami, bukan daripada pihak isteri. Isteri tak boleh menjatuhkan tolak. Suamilah lagi tahu dia niat tak dia. Jadi tanya, kalau suami kata memang saya maksudkan itu adalah penceraian. Itu tak. Kalau dia kata yang mana awak maksudkan penceraian? Semua saya maksudkan tu penceraian. Engkau tak ada hubungan lagi dengan aku, itu aku dah maksud penceraian, kata dia. Kita takat ni saja, itu pun saya maksudkan penceraian. Kata dia, kau balik rumah mak bapak kau, itu pun saya maksudkan penceraian. Maksudnya jatuh talak 3. Pasal hukum dia kata aku talakkan kau, aku talakkan kau. 3 talak. Siap. Itu fakta-fakta yang kena faham dalam bab ni. Yang ni yang bila tak mengaji macam mana? Dok bodoh. Tak faham masalah. Tak reti. Nak tunggu bicara mahkamah. Kerana mahkamah macam tu lah. Pesi-pesi mahkamah lah. Nak tunggu naik file pun satu hal nak bicara. Cuma kalau ikut isi kaedah, kalau tak bicara dengan cara rasmi pun bagilah status kedudukan. Yang ni macam ni, awak kata macam mana? Ini. Yang ni sepatutnya jatuh talak, yang ni tak jatuh talak. Tentang pemfailan dengan rasmi, dengan untuk difailkan dalam mahkamah, difailkan di pejabat agama, itu satu hal. Macam mana pun mesti diberi kondisi dia. Masih suami isteri, tak suami isteri, takkan nak tunggu bicara esok baru nak putuskan dia ni suami isteri, tak suami isteri. Kita tengok dah berkesedudukan antara dua orang ni, sedangkan lepas tu jatuh, lepas tolak. Yang ni yang kita kena ada ilmu tu dalam bab tu. Jadi asal bicaranya adalah kalau lepas kinayah dia mesti ada niat. Maka bila ada niat jatuhlah tolaknya. Dan jika tiada jatuh. Tiada apa? Jika tiada niat tak jatuh tolak. Jadi kalau SMS tadi memang tak ada jatuh, tak ada. Satu kalau faham SMS ni nak bagi suspend, boleh? Bagi suspend. Tak apa, kau baliklah rumah bapak kau. Kita sudah tiada hubungan lagi. Dalam masa terdekat, setakat ini dahulu hubungan kita. Kawan pun dengar, melatah dia, menangis. Balik-balik tengok muka mata merah. Kenapa kau ni? Apa abang ni? Tak ada hubungan ni. Lah, awak punya line habis. Habis top up. Sebentar lagi habislah hubungan kita. Habislah dekat nak pukul 12 malam katanya. Tak gelap pun biar bukan saja buat gelap pun. Okey, siap. Mana dia? Baik. Iaitu baik, apa dia yang kata kinayah macam ni? Kinayah ni ialah tiap-tiap lafaz yang dipakai baginya, bagi talak dan bagi yang lain. Dia ialah lafaz yang boleh dipakai untuk makna talak dan kadang-kadang dipakai dengan makna lain. Contoh, aku tak ada hubungan dah dengan kau.
Tak ada hubungan apa? Boleh tak ada hubungan telefon. Pasal dia pakai Celcom ni, pakai Maxis, dah tak pakai, tak ada aspek, tak ada lah. Tak faham tu lah. Maksud tak ada hubungan tu. Tak ada hubungan ni pasal apa? Macam-macam lah tu. Macam-macam lah. Boleh makna tolak, boleh makna tak ada tolak. Tu yang tu dia kes-kes kalau disebut macam ni hendaklah dirujuk pada suami di atas dia berniat ataupun tidak. Baik, seperti katanya antibariyatun. Yang ni engkau lepas. Engkau ialah aku lepaskan dari kau. Aku bebaskan dari kau. Tu, lepas bebas makna macam-macam. Boleh makna tolak, bukan makna tolak. Lagi anti khaliyatun, maksudnya engkau sunyilah. Engkau sunyilah sekarang. Pasal apa? Dah tak ada suami, sunyi boleh makna gitu. Boleh sunyilah pasal apa? Pasal I nak pergi KL, you tinggal seorang, you sunyi boleh makna gitu. Jadi boleh makna sunyi. Walaupun nak sebut gini, walaupun fenomena dia cakap tu fenomena kelahi. Maksudnya condition yang disebut tu masa duduk kelahi, sekalipun masa kelahi. Macam mana pun bila kelahi masalah adakah diniat atau tidak, suami adalah dirujuk untuk menentukan adakah jatuh talak ataupun tidak. Pasal suami lebih tahu disebut itu dengan dia berniat talak ataupun tidak. Kalau katalah macam ni, dia tipu untuk supaya suami isteri itu tak tercerai pada dia, saya tak niat, katalah itu, mahkamah akan keputusan masih suami isteri. Kalau katalah dia tipu, akhirat esok berjawab dengan kau. Maksudnya kalau kau duduk sekali dengan bini kau sedangkan tak ada istilah rujuk, kalau katalah berulang kali dan sebagainya, memang dia kata dia tak ada niat talak, padahal memang dia ada niat masa disebut tu, tapi pasal dia tak mau bercerai dengan isteri dia, tak mau hukum terjatuh talak, dia tak mengaku. Tu kat dunia lepas, asal kita mana tahu hati perut dia. Tapi akhirat mampulah engkau berjawab. Pasal apa? Allahu alimun bidzati sudur. Dia tahu apa dalam hati sanubari kita. Allah Ta'ala dia balas adil, tak ada benda satu pun yang terluput. Dia ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Apa mata kita khianat pandang, semua dalam pengetahuan dia. Begitu juga ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disimpan dalam hati kita. Cuma kat dunia mengikut prosedur dunia, pasal kita tak tahu apa hati dia. Sikit kalau sebut ke hati tu, dan mengikut kaedah kita syarak tak dipakai alat-alat moden untuk mengesan hati dia cakap betul, dia cakap betul ataupun tidak. Katalah sekarang lapas kinayah, suami isteri kata dia memang niat nak jatuhkan, pasal yang ni lapas ni disebut masa dia duduk marah 3-4 kali dia duduk ulang, suruh balik rumah bapak saya. Suami isteri kata waktu buat alat, satu kat kepala, kat sini, kat jantung. Buka laptop lah tu. Okey. Buka betul nama awak apa, set dalam komputer, ada software yang boleh baca dia punya niat betul tak betul kan, dia cakap betul ataupun tidak. Baik, sekarang bercakaplah dengan yang benar. Adakah awak meniatkan talak kepada isteri awak semasa awak menyebutkan lapas-lapas kinayah ini? Dia kata tidak. Dia punya graf yang ditunjuk alat tu, dia awak tipu. Bila awak tipu, maka dengan alat laptop ini maka mahkamah memutuskan jatuh talak pasal dia telah menipu dalam mengatakan dia niat ataupun tidak. Pasal alat ni kata awak menjatuhkan talak, awak niat jatuhkan talak. Alat moden tak dipakai untuk membuat keputusan. Sikit ke situ. Pasal kita dalam bab ini, dalam kaedah syarak, alat moden tak dipakai dalam bab tu untuk mensabitkan hukum. Walaupun kata alat tu memang tepatnya dia takkan silap sekalipun, bab hati tak dibuat keputusan dengan menggunakan alat, hati serah kat dia. Nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum dengan zahir, apa yang dia mengaku, apa yang dia ikrar, apa batin dia Allah Taala balas. Kita orang beriman kita macam tu. Itu kaedah penyelesaian dalam mahkamah Islam. Baik. Jadi anti khaliyah, engkau sunyilah, ataupun ilhaqi bi ahliki. Asal terjemah tu, hubungilah oleh kamu dengan ahli kamu. Terjemah dia masuk Melayu ni, baliklah rumah bapak engkau. Tu. Baliklah rumah bapak engkau. Senang, banyak duduk rumah aku, keluar daripada rumah ini. Apa seumpama tu lah. Jadi adakah makna keluar tu makna talak? Suami kena tahu. Baik, sikit kalau soal macam ni. Kalau suami itu pun tak tahu, adakah awak niat talak? Niat talak? No. Dia siap tolak sorban, pakai sorban juga ni. Tak tahulah niat tak niat. Alamak, bengong tu.
Ni yang kata kena mengaji dulu sebelum jadi apa-apa. Saya tak pernah terfikir pula tu. Talak tak tahu, tapi duk marah macam mana pun kalau atas nak ambil maklumat pendetilan, tanya betul-betul lah kan. Awak rasa masa marah tu kata macam mana? Saya suruh dia keluar, saya ingat hati saya tak suka dia dalam rumah. Keluar tu saya suruh keluar lah. Keluar tu tak main balik ke? Tak lah, suruh keluar masa tu tengah marah, suruh keluar lah. Kalau gitu tak itu talak. Pasal bukan maksud talak. Minta pendetilan itu. Dah dia bodoh tu kau kepala. Tak fikir pula kata dia niat tak niat tu. Niat tu tambah pula dia bodoh macam ni. Nak kena usoli ke? Ya Allah. Ada kan, kita gelak dah pasal kita semua orang mengaji-ngaji, orang main masjid kan. Kita orang pandai sikit. Ada di kalangan kita yang bengong manusia kan dalam bab ni. Tu saya kata ada orang yang berlaku bercerai sehari kat 10 kali. Tolak aku, tapi duk baik macam tu lah balik. Tidak baik balik Lepas tu berjumpa kelahi, aku talak kau. Tu tidak elok lah balik. Ada masyarakat kita bengong sampai terang tu. Saja 3-4 kali nak sebut bengong. Baik, selesai tu. Soal kalau ada bab kinayah. Ya. Dirasuk oleh syaitan tu. Rasuk syaitan tu tuan. Bab dobik rasuk syaitan ni seingat saya dalam bab fiqh macam ni. Dalam bab fiqh sebelum bab fiqh kita memang sedia maklum lah kan, bila kata buat-buat benda jahat ni istilahnya syaitan lah, kacau lah. Kadang-kadang kita guna bahasa rasuk syaitan. Mengikut kaedah-kaedah fiqh ni, rasuk syaitan ni, kalau rasuk tu macam mana jin masuk dalam orang, dia tak sedar apa yang dia cakap, suara pun dah lain. Suami tu katalah dia pun tiba-tiba cakap suara lain. Mula-mula suara biasa, lepas tu tukar. Aku tak suka kau. Keluar kau pada rumah ni, aku tolak kau. Lepas tu elok balik. Jadi apa? Kenapa ni? Kenapa kau ni? Dia tak sedar. Hak tu tak tahu talak. Pasal tu bukan dia, tu memang kena rasuk sungguh. Itu istilah kena rasuk, maksudnya jin masuk dalam dia, bukan dia yang talak. Jin yang talak dia. Talak isteri dia. Baik. Kalau rasuk macam tu memang tak tahu talak. Dia serupa macam orang mabuk, macam orang gila. Sama. Ataupun orang ngigo. Dia bukan sedar. Yang tu tak sedar betul, tak ada akal. Ada pun dia memang marah. Kita kadang-kadang bahasa macam kena rasuk setan dah. Marah ni, tolak. Kena rasuk setan dah. Kalau istilah aja kena rasuk setan, tak ada pun setan masuk dalam dia, bahkan dia lah setannya. Hantu jatuh talak. Hantu jatuh. Walaupun dia kata macam ni, masa I cakap, I tak sedar dah I cakap apa, I terlalu marah sangat, I tak fikir apa dah. Sekarang bila dah jatuhkan talak, I pun terfikir balik, alamak silap lah, menyesal lah. Jadi I tak jatuh talak tau, sebenarnya I bukan niat apa-apa kata dia. Tak ada pasal yang tu dalam bab-bab fiqh atau masyhur sebut ulama, terjatuhkan talak dalam keadaan marah. Apalagi marah dia tak dihukumkan sebagai hilang akal. Tak. Sekalipun dia kata I marah sampai hilang akal dah masa tu. Jadi bila I hilang akal, I jatuh talak pun tak jatuh talak lah pasal I dah hilang akal. Tak ada. Ada orang yang cakap macam tu tau. Ya, silakan. Itu pun adalah kinayah. Boleh takwil, tak saya takwil. Jadalah kau esok. Apa maksudnya? Maksudnya malam ni aku mati. Boleh je tu. Boleh kan? Boleh. Jadi betul lah saya punya takwil tu. Jadi maksudnya boleh tanggung ke sana, boleh tanggung yang di sana. Jadi kalau memang dia masuk janda lah kau, jadi maksudnya kalau dia masuk tolak, jatuh tolak. Kalau tidak. Itu kot. Kalau dia kata, minumlah kopi janda. Itu lain. Itu kopi janda brand. Sikitlah isu-isu kopi janda tu. Ada dulu duk masyhur ingat sikit-sikit kopi janda sedap mana tu kopi janda tu. Okey, siap.
Ada lagi kalau ikut masih bab kinayah ni. Baik. Dan tolak yang sunnah, sekira-kira dijatuhkan tolaknya itu dalam tuhri yang tiada ia setubuh dengan dia pada sucinya itu, dan tiada pula pada haid dan dahulu daripadanya, dan yang bid'i itu haram ia tolak dalam haid atau dalam tuhri yang ia jima' padanya. Maka yang ni dia sebut satu lagi pembahagian tolak. Cuma pembahagian tolak ni disebut dengan istilah ada tolak sunni. Cuma kitab ni dia tak bubuh ya di situ. Tolak sunni dan ada tolak bid'i. Ada istilah tolak sunni, tolak bid'i. Sekali lalu takrif tolak sunni itu, faham tu sunni itu sunnah lah. Apa maksud tolak sunni? Tolak sunni maksudnya ialah talak yang suami menyebut lafaz talak itu untuk menjatuhkan talak pada isteri dia, yang dia menjatuhkan talak mengikut prosedur talak, dan pada waktu yang memang isteri tidak haram dijatuhkan talak padanya. Itu adalah tolak sunni. Pasal menjatuhkan tolak tepat macam mana ajaran yang Rasulullah ajar kat kita, tak menyalahi, yang hukumnya taklah jatuh talak haram. Ada sentuh sikit dulu yang bulan lepas. Yang tu dipanggil tolak sunni. Kalau tolak yang dia kalau jatuhkan tolak tu nanti antaranya jatuhkan masa haid, jatuhkan masa nifas, talak jatuh tapi tak ikut prosedur syarak untuk menjatuhkan talak. Talak tu walaupun jatuh tapi suami berdosa menjatuhkan talak pada masa itu. Tolak tu tak dipanggil sunni, tapi tolak tu dipanggil bid'i. Bid'i daripada perkataan bid'ah. Dipanggil bid'ah pasal apa? Pasal tolak itu suami menjatuhkannya tidak mengikut prosedur dalam kaedah syarak untuk menjatuhkan talak yang tak hukum haram menjatuhkan talak pada masa itu. Sekali lalu apa dia? Tolak sunni dan bid'i. Ada benda mudah itu. Kata dia, dan tolak yang sunni, kalau pun dia je sunnah tu, dia baca sunnah hari yang dia takut pelik. Pasal memang masyhur dalam kitab-kitab fiqh, seingat saya disebut tolak sunni dengan sun, sin, nun, ya bertasydid, sunni, sunniyun. Baik, tolak sunni bukan tolak sunat tu, tolak sunni. Ejaan tu betul kan lah. Pasal orang tak sebut tolak sunat ni, dia panggil tolak sunni. Apa dia? Sekira-kira dia lah kes dijatuhkan tolaknya, suami jatuhkan tolak dalam keadaan tuhri, asal terjemah suci. Suami menjatuhkan tolak ke isteri dia dalam keadaan isteri suci. Istilah suci maksudnya tak ada haid lagi. Yang suci ni yang tiada ia suami setubuh dengan dia, dengan isteri pada suci itu. Pasal kaedah untuk menjatuhkan tolak mengikut prosedur Islam, hang kelahi macam mana pun, kalau jatuhkan tolak, isu kita sebut tadi kita boleh faham dah bahawasanya memang kalau jatuhkan tolak bila-bila masa memang tolak jatuh. Tapi kalau ikut prosedur macam mana dulu punya pelajaran kita pernah belajar, dia mesti step by step. So isteri derhaka macam ni, nasihat dulu, lepas tu tinggal tempat tidur, lepas tu boleh sampai tahap pukul. Kalau pukul tak bermanfaat, kena panggil siapa yang dipanggil, majlis tahkim, fab'asu hakaman min ahli, panggil seorang hakam pihak isteri, pihak suami, perdamaikan kalau boleh. Kalau tak boleh, barulah kalau mereka putuskan kata memang yang ni bak retak menunggu belah, kena cerai lah hampa dua ni, tak boleh nak baik dah, baru proses perceraian tu berlaku. Dan untuk menjatuhkan talak tu, suami ini dicari masa yang betul-betul yang sepatutnya kena jatuhkan tolak, yang kalau dijatuhkan tolak itu tolak jatuh dan tak berdosa. Bila? Itulah kalau katalah dia nak jatuhkan tolak, suami ini kalau isteri ini adalah haid, suci ini suami tak jima', tak bersama dengan isteri dia, dijatuhkan tolak, hak tu baru tolak sunni. Kalau isteri ini suci, tapi suci pun dah lama dah, haid tak main lama dah, dia ceraikan isteri dia dalam keadaan suci, tapi suci tu dia dah bersama dengan isteri dia, hal tu dipanggil tolak bid'i, dan menjatuhkan talak pada masa itu hukumnya haram. Dan haram maksudnya berdosa, tapi talak jatuh.
Tolak jatuh. Tolak memang no excuse. Kita bicara tadi, lafaz sharih, dia tak perlu niat, memang jatuh. Tapi jatuhkan talak bukan pada waktu yang sepatutnya. Suami hukum berdosa besar dan wajib taubat dari atas perbuatan tersebut. Yang ni tengok elok-elok ni, ikut tak faham. Jadi untuk nama jatuh tolak sunni ni, jatuhkan talak dalam keadaan suci yang tiada suami setubuh dengan isteri pada suci itu. Dan pula ataupun termasuk dalam nama sunni ni, dia tak jatuhkan pada masa haid yang dahulu daripada suci itu. Dia tak jatuhkan talak pada masa haid. Jatuhkan talak masa haid, talak jatuh. Tapi jatuhkan talak masa haid berdosa. Melainkan kita ada belajar dulu dalam bab khulu' saja. Khulu' saja yang ada kecuali bab tu antaranya. Begitu juga dalam bab-bab yang ada istilah talak ba'in surah, tak ba'in kubra, ba'li'an. Nanti akan jumpa akan datang. Bab-bab yang boleh memang isteri yang nak jatuhkan talak di situ. Hak tu tak jadi hukum bid'ah dan tak haram suami menjatuhkan talak walaupun dalam masa haid. Asal hukumnya, kalau kata isteri ada haid, suami jatuhkan talak, talak jatuh. Tapi berdosa suami jatuhkan talak pada masa tersebut. Baik, itu adalah talak yang sunni. Dan talak yang bid'ah itu dari segi hukum haram ia suami talaq. Haram jatuhkan talak pada masa yang disebut ni haid, nifas dan seterusnya. Nama dia talak bid'i. Pasal apa bid'i? Pasal menjatuhkan talak bukan ataupun tanpa menjatuhkan talak tanpa mengikut prosedur jatuh talak. Iaitulah dia tak jatuhkan talak dalam masa suci yang suami tak pakai, tak bersama dengan isteri dia. Sepatutnya itu syarat dia. Tapi kalau dijatuhkan juga, talak jatuh, tapi berdosa suami kerana menjatuhkan talak pada masa itu dengan istilah kita dah sebut. Talak tu dipanggil talak bid'ah. Talak bid'ah. Baik. Jadi talak bid'ah itu ialah dari segi hukum, nama hukum jatuhkan talak tu haram. Masa bila nama bid'ah? Jatuhkan talak dalam masa haid, jatuh. Atau dalam tuhri, masuk haid, nifas, dua. Ataupun dalam tuhri, ataupun dia ceraikan isteri dia bukan dua haid, dua suci. Tapi dalam suci ni yang suami ni dah jima padanya pada masa tu, dalam tempoh duk suci tu, setelah baru ni haid, suci, dia dah jima isteri dia, kelahi-kelahi ke mana, jatuhkan talak. Memang tak haid lagi, tapi masa suci tu dia dah pakai isteri dia. Talak tu bid'ah dari segi hukum jatuh talak. Talak jatuh, tapi berdosa suami jatuhkan talak pada tempoh tersebut. Selalunya tuan-tuan, kalau jenis kelahi-kelahi ni tambah tak mengaji, bodoh apa pun tak tahu, dia kira apa, kelahi-kelahi tak setuju, aku talak kau. Dia bukan kira dah haid tak haid kah, suci kah, nifas kah. Dia nak naik angin tu, dah naik atas kepala lah angin, pergi semua dia cerai. Sagi tak cukup 3, dia bagi 10. Aku cerai kau, talak 10. 3 untuk hang, 7 bapak hang. Dia marah mereka tu. Contoh ayat. Contoh ayat. Dia marah mereka tu. Habis orang lain semua dia talak. Pak mentua pun dia talak. Baik. Kalau jatuhkan talak dalam masa yang nama bid'ah ni, macam mana? Sunat ia suami, kalau dia jatuhkan talak dalam masa haid ataupun masa suci, tapi suci itu suami itu dah bersama dengan isteri dia, sunat suami ni rujuk pada talak itu. Lepas tu kemudian manakala suci isteri itu, jika dikendakinya oleh suami ini, ditolaknya isteri dia tu, cuma jatuh talak dua. Pasal apa tu? Supaya tak mengekalkan suami itu berdosa kerana memanjangkan tempoh iddah. Hak tu disuruh rujuk. Jatuhkan masa talak, memang jatuh talak. Berdosa pasal jatuhkan masa haid, katalah itu. Untuk buat macam mana? Rujuk balik. Bila rujuk, ukur suami isteri balik ya. Untuk tunggu macam mana? Tunggu kawan ni haid dah suci, dah boleh sembahyang pun dan sebagainya. Suci tu, suami pun dah suci tu, tak pakai bini dia, jatuhkan talak sekali lagi. Cuma yang tak tahu, jatuh talak doa.
Untuk apa faedah rujuk tadi? Faedah rujuk supaya tak membiarkan isteri masih dalam keadaan telah diceraikan, sedangkan waktu untuk cerai itu tak kena dan menyalahi peraturan dan prosedur syarak. Tu satu disuruh rujuk. Satu suruh